Hang siapa dia nak estimate, nak examine Allah Ta'ala? Kita jenis buat, ni aku bagi RM1 ni, tengok Allah boleh balas balik aku ke? Hang gila ke? Hang ingat Tuhan apa? Dia jenis duk test Tuhan, faham tak? Eish, jangan buat lagu tu, duk main test-test Tuhan pula lah kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Fadilatul Ustaz, guru kita, imam kita. Semoga surau sentiasa dipandu ke arah yang diridhai Allah. Amin. Ya Allah. Seterusnya yang saya hormati, lagi saya segani dan saya muliakan para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang ada dalam majlis ini, para kiai, para habaib. Ada yang bersangka baik dengan saya yang ada dalam majlis ini, ada salah, silap dan kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya yang saya kasihi dan saya sayangi, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat, kita doakan malam ni berkat perhimpunan ramai-ramai ini, ramai wali-wali Allah barangkali dalam ni, supaya Allah sudi mengampunkan semua dosa kita. Amin. Yang kedua, kita minta Allah Ta'ala sudi mematikan kita semua dalam mati yang baik. Amin. Dan yang ketiga, kita mohon agar Allah Ta'ala sudi menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, malam ni kita dapat berhimpun dan kita berkumpul pada hari Isnin, malam Selasa, hari yang menggembirakan, hari kelahiran baginda Nabi SAW, iaitu hari Isnin. Sonoklah hari Isnin Nabi lahir, banyak idea ilham dapat, dan saya pun hari ini tak sabar nak berkongsi dengan tuan-tuan.
ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan bacaan Al-Fatihah, dan segala i'tikaf kita duduk, segala amalan kita hari ini, nanti nak selawat, nanti nak baca Quran, nanti nak baca hadis. Kemudian ada barakah daripada anak-anak yang kecil-kecil ini, barakah daripada orang-orang lama yang ada, barakah daripada guru-guru yang soleh yang dalam majlis ini, yang ada majlis ilmu pula, duduk dalam rumah Allah. Allah menyebut nama setiap seorang daripada kita berdasarkan hadis Nabi yang sahih. Semua tadi itu barakah tu kita niatkan malam ni kita hadiahkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Hadiahkan juga kepada ahli qaryah surau Asy-Syakirin. Hadiahkan juga segala amalan kita ini, segala amal-amal soleh pada malam ini, keberkatan daripada anak-anak bayi kecil semuanya yang ada. Niatkan juga untuk ibu bapa kita, datuk nenek kita, moyang kita. Khusus malam ni saya mohon niatkan juga sikit untuk Tok Cik saya, Tok Cik Harun, yang mana tadi pagi baru masuk umur, meninggal dunia. Semoga ditempatkan dengan orang soleh. Niatkan juga kepada rakan taulan kita, kawan-kawan sekolah kita, kawan-kawan pejabat kita, jiran tetangga kita, semuanya. Tambah lagi niat malam ni, berkat semua tu. Apa dia? Berkat Al-Fatihah saja pun sudah jadi besar. Tambah pula dengan yang lain-lain lagi. Siapa yang malam ni ada sakit, yang menonton, yang duduk, semoga Allah sembuhkan penyakit mereka. Yang mana berhutang, asbab malam ni Allah mudah melangsakan hutang masing-masing. Berkat malam ni juga kalau ada yang tersepit di antara dua dilema, dia tak tahu sini ke sini, tak tahu nak ambil yang ni ke yang ni, nak pilih yang ni, tak tahu. Malam ni dia keluar daripada surau kita ni, dia dapat jawapan insya-Allah. Berkat dengan segala yang ada malam ni. Siapa yang bujang, Allah bagi dia jumpa jodoh yang soleh-solehah. Siapa yang nak menimang cahaya mata, Allah bagi dapat anak soleh-solehah. Siapa yang Allah nak bagi meninggal dunia, mungkin nak ambil nyawa dia saat lagi, malam nanti, esok sebagainya. Malam ni kita yang himpun, semoga Allah matikan kita dalam hati yang baik. Bisirril, satu lagi, kalau betul kata ada nak jadi pilihan raya, semoga Allah kurniakan kita pemimpin-pemimpin yang soleh, tawadhu', zuhud. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. خير. Anak-anak muda muslimin muslimat, abang-abang, anak-anak, kakak-kakak yang saya kasih sekalian. Baik, hari ini tajuk dia tanya tips rezeki. Saya ni bukan orang yang alim dan pandai. Bukanlah saya ni satu orang yang murah rezeki yang macam mana saya tak tahu. Barangkali orang lain patut boleh cerita lagi. Saya ni kalau berdepan dengan tuan-tuan tak ubah tambah pula tengok hajah-hajah legend, ada haji-haji legend pada tepi-tepi ni. Tak ubah saya ni seperti melupuk di tepi gantang. Tak ada ilmu apa pun pada saya. Jadi saya kena bawa kitab lah baca. Jadi nak bagi formula pun tak pandai. Saya ni umpama anak yang baru belajar berjalan pun ada serongnya, baru nak mula merangkak pun ada tetomoi dia. Tak banyak yang tuan-tuan dapat daripada saya. Tips murah rezeki saya ambil daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Al-hadithul ashiru qala musannif. Ini Imam An-Nawawi pilih ya. Hadis ni Imam An-Nawawi pilih. Hadis yang ke-10, mana yang awal lagi lah. Hadithul ashiru qala musannif rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi
Abu Zakaria Yahya Syaraf rahimahullahu taala, al-hadithul 'ashiru an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Sini suka baca Arab tawih bagi habis, lepas tu syarah, atau baca syarah, baca syarah, baca syarah, atau baca dulu semua, lepas tu ulang balik. Saya di sini selalu macam macam-macam dah. Baca Arab dulu, betul terjemah. Baik, ambil barakah dia nah. Al-hadithul 'ashiru an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis ini daripada Sayyidina Abu Hurairah, orang paling banyak menghafal hadis. Beliau orang paling antara terlewat yang masuk Islam. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah 3 tahun sebelum Nabi wafat masuk Islam. Mana dia umur Nabi 60 baru masuk Islam, baru dia masuk Islam. Tapi dia paling banyak hafal hadis, 5,000 hadis. Semua hadis-hadis yang kita amal banyaknya majoriti daripada beliau. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud baru 830, dia 5,000. Sayyidina Abu Bakar 100 lebih, dia 5,000. Syariah. Sayyidina Abu Hurairah. Saya kita contoh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai tak selawat. Kena selawat kau buat dah tu kunci rezeki tu. Yang pertama, abang lah tak siap. Kunci rezeki pertama adalah selawat. Itu kunci rezeki pertama. Dia ada beza orang yang selawat pelan dengan orang yang selawat kuat. Dia Nabi kita ni, hari ni berapa bulan? 19 hari bulan 9. Maknanya bersamaan dengan berapa Safar. Tu tulis dah kat depan tu. Oh tak ada tu. Tu dia tu ahlul bait tu saya kadang. Mana? Tarikh ada tu, tak ada. Belakang dah. Hari ni 22 Safar. 22 Safar. Esok 23. Makna lagi 7 hari kita nak masuk bulan yang disebut sebagai Rabiul Anwar, Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi. Maksud kena banyak, kena preparation dah, kena ada orang nak sambut birthday Nabi. Anniversary pun kita prepare sebulan awal. Ini Rasulullah ni, dia lain. Kewujudan dia adalah asbab kepada kewujudan yang lain. Jadi kalau ada beza di antara orang yang selawat kuat dengan orang yang selawat pelan. Contoh dia, batu tak boleh bawa keluar suara. Batu mana keluar suara? Bahasa kita, mustahil ilmu kita dia nak keluar suara, tapi tak mustahil ilmu Allah. Tapi dia tak bawa keluar suara. Batu kalau kayu boleh bercakap mana, boleh bercakap ni kayu ni mana ada mulut nak cakap apa mana. Tapi mereka sanggup mengeluarkan suara bagi salam dekat Nabi. Batu yang tepi jalan, Zuqaqul Hajar, tempat rumah Nabi dengan Kaabah Baitullahil Haram, bila Nabi jalan ada satu batu bagi salam dekat Nabi. Apa berlaku pada batu tu? Batu lain banyak kan, tapi seketui dia yang bagi salam. Maknanya dia mengeluarkan suara dia, mengeraskan suara dia bagi Nabi dengar. Dia bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. So apa jadi kepada dia? Masa Nabi duduk di Madinah, Nabi kata apa? Oh, saya teringatlah kepada batu yang bagi salam kepada saya. Nampak? Nabi teringat. Itu beza dia. Kan Nabi tak sayang makhluk-makhluk lain, Nabi sayang tapi yang Nabi teringat. Unta, banyak-banyak unta tu ada. Semua unta sayang Nabi. Semua unta bercerita tentang kelahiran Nabi. Semua fall in love dengan Nabi. Tapi yang Nabi beli jadi Nabi punya yang mana? Yang dia lari daripada tuan dia mai, dia sujud, dia cium kaki Nabi, dia bercakap Arab kat telinga Nabi. Bukan dia cakap bunyi unta, bukan dia betul. Yang tu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dalam Quran Allah kata apa? Fafahamnaha Sulaiman. Kami fahamkan Nabi Sulaiman bahasa binatang, bahasa burung, bahasa semut, bahasa raham. Bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dah binatang cakap bahasa Arab fushah.
Bercakap macam Arab kita. Ya Rasulullah, ini cakap Arab. Cakap Arab. Bukannya cakap bahasa unta. Jadi unta tu main dia cakap Arab kat telinga Nabi, dia bisik. Dia habaq kata, tuan saya siksa saya. Awak sajalah nak tanya. Awak binatang lain tak kena pukul kan dengan tuan dia, kena godam sepopa ya. Kalde ke, unta ke, lembu ke, mainan tu apa tuan hak jenis cengih tu balun nunggu tu ya sama Rasulullah. Tapi dia memberanikan mengeraskan suara dia, dia cakap Arab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia cakap lagu tu, apa berlaku? Nabi beli jadi Nabi punya. Nabi syok. Sama juga macam tumbuh kayu, bukan ada pokok, mati dah. Tumbuh kayu yang diambil diletak untuk Nabi pijak jadi mimbar. Maknanya dia bukan pokok kurma, dia tumbuh kayu. Patutnya lagi unta tu berlari, itu maknanya hidup. Jadi pokok kalau dah kena tebang ramai duduk, hidup apa lagi, mati dah. Nabi tu pijak, dia tak pijak tu dia menangis. Baik pokok lagi tak boleh ke dia menangis kuat tu, dia seorang mengeraskan suara dia. Orang yang cari tak tahu. Para sahabat kata kami tak tahu sama. Nabi turun, Nabi peluk dia. Nabi peluk dia, Nabi bisik ke dia, mau nak jadi pokok dalam syurga jiran saya. Mau dia berhenti lagi. Apa berlaku? Nabi janji dia duduk dalam syurga. Boleh tak berkeluar suara? Boleh. Pokok kalau sayang Nabi tak berkeluar suara, salah ke betul? Betul. Dia pokok. Tapi tak, mereka melawan mereka punya fitrah kehidupan mereka. Pasal Nabi punya pasal. Sebab tu dalam khutbah Jumaat dulu tanya ayah-ayah, mai je waktu sebut nama Nabi, semua orang selawat. Lani je saya tak tahu pasal semua orang diam. Lani je saya tak tahu pasal aku ada pengumuman ke apa ke, saya tak tahu. Patutnya dalam khutbah Jumaat tu dengar aja hadis dari Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam. Patut semua orang kena jawab selawat pada Nabi tu. Wajib bagi kita, bukannya hukum tu wajib tu pada diri kita. Qala al-badru alaina min saniyatil wada'. Sambung. Tuan-tuan sebut bukan saya. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Wajib atas kita. Bukan wajib hukum tu, wajib tu atas umat Nabi. Common sense. Common sense. Dengar nama Nabi, mesti kena selawat. Saya pun heran sebab khutbah Jumaat ni semua bila sebut hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Wah dia kena selawat tu. Sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada satu orang orientalis, dia naik atas mimbar ni, dia nak cerita ke orang Islam kampung tu bahawa Nabi ni satu orang yang tak patut diikut. Jadi dia kata your prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ni satu orang tak boleh pakai. Your prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah dia turun lagu tu. Tak boleh. Tak boleh. Dengan selawat tu dia membuka rezeki. Itu tips pertama. Nak murah rezeki kena banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh dengar macam ni, tak ada masalah macam. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به مرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل. Ini paling penting dengan elok-elok. Bila cerita nak makan, nak minum, nak rezeki, dia tak boleh lari daripada ni. Nabi pun tak bagi lari nak jumpa tu. Nabi sebut ke? Patutnya takat tadi ya azan.
Baik, yang ni kira macam mana Ustaz? Jalan ke ada orang main kutik? Ada orang main kutik? Cantik yang tu nak dengar. Okey, kita nak umum untuk kutipan sumbangan bagi pengimarahan surau. Baik, sebelum tuan-tuan nak bubuh, sekadar nak pesan aja. Pertama, ada yang menonton boleh war-warkan, boleh bagi nombor akaun surau. Apa nombor akaun? Baca sikit, main nak baca sikit. Dah nak bagi orang depa. Baru nak cari, oh tak apa. Okey, dah bagi nombor akaun saya baca. Boleh masukkan ni kod PIN number je masuk. Saya nak sebut satu je. Suatu hari Sayyidina Osman radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Osman. Ya, siapa Sayyidina Osman? Apa hubungan Sayyidina Osman dengan Nabi? Sahabat, betul? Satu lagi. Khalifah, dua lagi. Khalifah yang ketiga, okey, lagi. Siapa jawab tu tadi? Aywa. Beliau adalah menantu Nabi. 2 kali menjadi menantu Nabi. Ini orang luar biasa. Luar biasa. Kita mungkin Pak Mentua tak bagi dah. Serik. Tengok menantu lagu kita ni. Serik dia. Ada anak dia mana tak kata. Nabi bagi dia 2 kali. Satu semasa hijrah, dengan hijrah pertama Habsyah, pergi dengan anak Nabi bernama Sayyidatuna Ruqayyah. Lepas tu sakit wafat. Lepas tu Nabi bagi lagi sekali dengan Sayyidatuna Ummi Kulsum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi 2 kali. Maknanya Nabi sayang sungguh. Jadi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu wa ardah tu bila jadi khalifah, dia renovate Masjidil Haram. So bila dia renovate Masjidil Haram, renovate ni ada beza tak dengan bina baru? Ada beza lah, no? Bina baru ni ada, renovate ni tambah tepi-tepi tu ya, betul? Sayyidina Osman kan dia tambah gitu lah tu. Sebab ada di kalangan sahabat dan juga orang yang hidup di zaman Sayyidina Osman, dia bertegur lah, apa ni Nabi tak pernah duk tambah gambar pun. Sayyidina Osman menantu Nabi, jauh lebih faqih daripada kita, lebih alim hadis daripada kita. Apa dia kata? Dia kata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membina masjid, Allah membina satu mahligai untuk dia di syurga. So kalau alamat kita dalam syurga, rumah kita, mahligai kita dalam syurga, takkan Allah nak tahu kita masuk neraka, betul? Tapi soalan saya sekarang ni, hadis tu man bana masjidan. Hadis dia, siapa yang membina masjid. Soalan dia sekarang, Sayyidina Osman bina masjid kan renovate? Khair. So saya nak bagi tahu, renovate pun dikira sebagai membina masjid. So kalau siapa yang menyumbang untuk pengimarahan masjid, membina surau, bagi pembiayaan surau, bantu program surau kembang, sama seperti membina masjid, Allah akan bina rumah tuan-tuan di mahligai esok di syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita umumkan, dan kepada mereka yang nak bank in, ini dari Maybank 564166662574. Saya ulang sekali lagi, 5640, ni yang mana duk tulis ni, yang betul tulis dekat ruangan komen Maybank bukan saya punya, surau. 564016662574. okey. So dengan ini kita mengumumkan untuk menjalankan tabung surau bagi pengimarahan surau. Siapa bina masjid, siapa bina surau, Allah bina satu mahligai kat dia dalam syurga. Allahuakbar. Saja nak abang, saja nak abang. RM1 pun tak apa. Hampa mudah-mudah kalau hampa bawa ada RM1, sekupang, 2 kupang, boh, tak ada masalah. Janji bagi untuk pembinaan rumah Allah Ta'ala. Allah. Sila. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, kurniakanlah penghuni surau Asy-Syakirin keberkatan, kerahmatan, tempatkan mereka di syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Taha, sallallahu ala Yasin, sallallahu ala Taha, sallallahu ala Yasin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, berkati kami di malam Isnin ini, kemuliaan di akhirat dengan syafaatmu Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, berkati Ustaz dan juga para imam Bilal dan EJK Surau serta jemaah sekalian. Ya Allah, dengan berkat Muhammad kurniakan kami syafaat, selamat di dunia, sejahtera di akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati sallallahu sallam alaihi. Suatu hari ada seorang lelaki, dia berniaga jual kekabu buat bantai, kucing, tempat duduk. Saya tak biasa tengok orang buat kekabu masa kat Malaysia, tapi bila duduk kat Mesir tu biasa tengok orang. Dia bawa keluar beli kekabu ni, dia lama-lama dia penyet kan, dia penyet tu dia tak sedap dah. Tapi bila bawa keluar beli, dia buh dalam mesin dia tu, ayo dia jadi gebu dia. Masuk dalam mesin dia jadi gebu dia, sumbat beli, tonyong dengan kayu tu dia buat lagu tu, tadi dia jadi cantik balik kekabu tu. Pak Long ni dia jual kekabu tu lah. Pak Long ni
Jadi untung dia bila dia jual tak banyak, hanyalah dia memperolehnya 1 dirham sahaja. Jadi setengah dirham dia guna untuk sedekah, setengah dirham dia guna untuk beli makanan untuk dia dengan isteri dia, dan juga beli balik ke kabu yang tak elok tu untuk dia buat balik bagi jadi elok. Untuk esok dia nak jual balik, dia ambil ke kabu tak elok, dia beli, dia balik rumah dia, masuk mesin, elok esok dia jual balik. Itu kerja dia. Jadi dia jual esok dapat 1 dirham, dapat 1 dirham, setengah dirham sedekah, setengah dirham lagi beli makanan dengan beli balik ke kabu yang rosak. Itulah kerja dia tiap hari. Suatu hari kat market tu nah duduk niaga macam biasa, dapat 1 dirham, orang beli ke kabu dia 1 dirham. Bila dapat 1 dirham, dia nak balik, tiba-tiba dia dengar riuh kecoh dekat market. Bila dia dengar riuh kat market, dia pun pergilah, macam kita lah, dia tengok apa, gaduh apa. Jadi orang tunjuk dia, tu dia tu gaduh. Tuan kedai buat baju, dia ni klien beli baju, tempah baju, tapi salah gamaknya, request tu salah. Wallahualam lah, salah tang mana, mungkin dia nak color lain, buat color lain, nak buat poket. Yalah, mungkin hitam tak tahu kalau orang buat lawak tu jenis sengau tu. Dia kata dia nak poket 2 belah. Tadi dia sengau dengar pengit 2 belah, buat poket 2 belah, gaduh pula. Barangkali itu contoh saya kata. Jadi salah faham kan, bila nak abang tempah baju kawan ni duk abang lagu tu, dia pergi bergaduh kata ulama, sehingga tahap kepada tukang kedai tu kata dekat klien dia tu, aku bunuh hang, angkat parang nak bunuh ni Pak Long ni. Apa istilah kita, they have nothing to lose. Kita lah nothing to lose, tak ada apa pun. Aku bawa keluar RM1 tadi, bawa keluar sekupang, tak ada rugi apa lah. Nothing to lose. Dia pun, tapi bagi dia tu segala-galanya lah. Tu sekali balik bini dia beletiak lah, tak ada duit. Tapi dia bagus. Dia tengok, dia tanya, okey kedai gaduh apa, nak sampai bunuh-bunuh ni apa. Saya rasa Piramli baca lah kisah ni. Tu yang dia buat cerita seniman Bujang Lapuk ni. Apa pasal buat belacan sampai nak bunuh-bunuh? Boleh? Saya rasa saya sebab dia kata Prof Afifi, orang yang tak baca kisah 1001 malam ni, dia tak boleh tulis cerita Alibaba Bujang Lapuk, dia tak boleh tulis cerita seniman Bujang Lapuk, dia tak boleh buat lagu tu. Dia mesti biasa baca. Lepas tu dia kata, ni apa ni sampai nak bunuh-bunuh ni? Okay, lah ni berapa yang tak cukup? 1 dirham. Khalas, ambil saya punya sedekah. 1 dirham tadi, sekupang, 5 kupang, RM1, 1 dirham. Tapi bukan 1 dirham saja, 1 dirham menyelamatkan nyawa. Kalau tidak, kawan tu kena bunuh. Dia tuan-tuan pun, bos RM1 bukan RM1 saja, RM1 surau untuk mengimarah surau, bukan saja RM1, sekupang, 2 kupang, bukan 2 kupang saja, 2 kupang untuk surau, mengimarahkan majlis ilmu. Itu beza tu. Jadi dia bagi, tapi dia tak ada. Dia balik rumah, alhamdulillah, isteri dia, isteri yang solehah, nothing tulus. Dia balik, dia kata, tak maaf lah, hari ni duit 1 dirham tak ada. Bini dia kata, sebab apa? Tadi nak balik bergaduh kat market, apa nama, sampai nak bunuh kawan tu apa, bagilah 1 dirham dia pun. Isteri dia kata, khalas lah, tak apa, tu bilik yang buat ke kabu tu, ada lah ke kabu tu sangkut atas lah, bawah lah mana, pergilah karau ambil buang, mana ada pergi jual. Dia pun pergi, mana ada pergi balik market nak jual. Mana dah petang, siapa nak beli, orang balik dah. Dia duduk ni, tunggu tak ada siapa, nak beli. Dan jadi lagu tu lah dia tengok ada member dia, dia nak keluar market tu, ada member dia duduk jual ikan. Kawan tu pun duduk termenung duduk, apa tu ikan dia sekong tak jual. Ikan tu gamaknya mungkin kena tindih ke apa, dia jadi tak apa nak elok orang kali. Dia tanya ni apa pasal patut menung, dia kata ni aku ada 1 ekor ikan ni siapa tak mau nak beli dia.
Kawan ni kata tak apa ni, aku pun ada kekabu, tak apa tak mau beli, kita tukar. Aku nak berbeli makan, hang boleh ambil kekabu aku, pergi jual lah, dapatlah buang sikit dah, setengah dirham ke apa kan, jadi dia boleh. Kawan dia pun kata okey lah, tak jual pun aku buat bantai aku jadilah. Tukar, dia ni ambil kekabu, dia ambil ikan, mau balik bagi kat bini dia. Yang saya dapat satu ikan ni sikit, rosak sikit, potong nak buang makan. Bini dia potong-potong pun siap dia. Dalam perut ikan tu ada mutiara, ada berlian. Ada berlian tu kata kalau rezeki tu Allah tulis tu, hang tunggulah lama mana pun dia akan tunggu jumpa orang tuan dia juga. Tapi kita tak mau rezeki saja, betul? Kita nak rezeki yang baik, betul ya? Kita nak, sebab tu kita kata doa daripada yang diajar oleh Sayyidi Rasul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tu, Allahumma rzuqna Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiba. Betul? Wa rizqan tayyiba. Dia nak rezeki yang tayyibah. Tu saya nak baca hadis ni tapi tak baca-baca lagi. Duk cerita apa pula dah. Tak baca-baca lagi adik. Duk kata nak baca dulu baru nak syarah. Dah cerita dah dulu. Saya lagi kira baca sajalah. Syarah dah. Okey. Tak apalah, halal lah, tak kisah. Jadi saya nak abang kata, dia ambil isteri dia kata bang ni, dia bantu orang susah. Berlian apa mana nak kena. Macam kita lah. Kita bukan dia bang. Kita kena emah. Gelang mana bagus? Tak tahu. Depa ni dengan jagung lah, lipan melintah lah. Kita tak apa hamba duk tengok show dengan aku tengok tak ada apa pun sama ya, semua merelik serupa tu ya. Betul tak? Beza. Pasal apa? Kita tak main benda tu. Orang miskin dia tak main benda-benda mahal ni, mana nak kena. Kita kalau kita bincang dengan dulu kita duk dengar pasal berlian harga apa, diamond harga sampai 2 juta kan. Diamond pula warna ros, kita lah diamond apa, orang tak ada apa apa. Kita tak main. Cuba kalau kita duduk dalam dunia tu, oi, siapa pakai tu teriak. Jadi depa tak tahu. Baik abang suami dia, abang ni dia ni, dia pun ambil, dia kata ni berlian apa, pergi kedai. Dia pergi kedai, tengok rezeki yang baik. Dengar, yang tu paling penting kan tu. Yang pertama tadi selawat, yang kedua ni sedekah. Mengeluarkan duit kita baru boleh duit masuk. Tak apa keluar duit, macam mana duit nak masuk? Sekena sedekah, infaq, mengosongkan, kena infaq nak bagi. So depa ni bagi dulu. Sebab tu Allah bagi rezeki ke dia. Dia ambil yang tu bawa pergi kedai. Hak ni kata rezeki baik dengan elok-elok. Cerita ni tak habis lagi. Dia bawa pergi kat kedai mah berlian. Dia tu ambil. Dia kata, Pak Long boleh mana ni? Pasal apa dia tanya lagu tu? Pasal dia tengok. Ni apa ni? Pak Long boleh mana ni? Dia kata aku rezeki daripada Allah lah, benar aku nak tahu orang ambil aku. Pak Long tahu tak? Hak ni antara berlian yang rare, jarang orang jumpa. Mahal ni. Kawan ni abang ada. Saya hanya mampu beli 40,000 dirham saja. Sepatutnya dia mahal lagi daripada tu. Pak Long cuba pergi kedai ban dua, selang dua tu, tanya dia mungkin beli mahal lagi. Saya boleh beli takat 40,000 je. Hak Pak Long ni mana dia cakap lagu tu, terima kasih dia pergi kedai depan tu. Kedai depan tu terkejut sama juga. Dia tengok apa ni? Ni mana? Dia kata betul-betul ni rezeki daripada Allah. Dak, harga dia mahal. Yang ni kalau aku nak beli kat hang 60,000 ke 80,000, aku paling maksimum 80,000. Tapi kalau hampir kedai depan dua lagi, dia boleh beli mahal lagi. Pak Long tu berpindah daripada satu kedai-kedai tu sampai akhirnya berlian tu terjual dengan harga 120,000 dirham. Ini kata rezeki baik. Tak mana? Tak mana? Dah. Rezeki baik tu tak mana dalam contoh cerita ni. Gandaannya, betul? Tuan-tuan nampak tang situ. Saya nak abang kata bukan yang tu. Rezeki dia ialah tokek kedai boleh mohon dia daripada awal. Tokek kedai tu boleh mohon dia daripada awal. Dia tengok dia kata, ni berapa ni? Ni 2 dirham ya. Boleh tak boleh? Khair, boleh. Tapi Allah lorong tu bagi jumpa orang betul. Hak tu rezeki kita. Hak boleh duduk hari ni ni rezeki tu yang kata rezeki baik tu dia bawa lorong mai jumpa benda baik. Umur dah 40 dah 50 boleh berubah mai duduk baik.
Cuba kalau hak jenis masih duk lepak, duk pergi buat mana. Aish. Nampak tak? Hak tu rezeki. Kita kena ambil kira dalam cerita ni yang ulama tulis kat kita ni. Boleh tak dia bohong Pak Long? Pak Long ni 2 dirham ya. Pergi kedai depan dia tengok-tengok kau ni. Ni 2 ni. Pak Long tu percaya tak? Percaya. Sebab dia dah tahu. Orang macam kita pergi kedai mutu ke apa orang bohong kita percaya tak? Percaya sebab kita dah tahu. Tapi selama ni Allah lorong kita pergi kedai yang elok apa tu berkat daripada kita duduk derma kat surau ni. Tu. Hidup kita dilorong ke arah yang elok tu. Tayyibah tadi tu. Itu penting tu. Itu penting tu. Kita boleh kahwin dengan pasangan kita. Kita boleh kahwin dengan siapa pun. Tapi Allah lorong jumpa hak yang kita kahwin tu lah. Hak yang kita kahwin tu lah. Bukan baik sangat lah, cengih lah. Tapi Allah lorong jumpa dia. Allah lorong tu jumpa dia. Hari ni Alhamdulillah boleh anak boleh main surau, boleh duduk, boleh, ya Allah, rezeki tu. Pak Long tu dapat 120, bawa balik rumah saja. Tak tanya tuan-tuan, kok ingat lagi cerita dia. Tadi masa dia dapat 1 dirham duk berniaga hari-hari, apa dia buat dengan dia punya 1 dirham tu? Berapa banyak? Allah main hantar kat dia juga. Orang ketuk pintu rumah dia. Orang ni pun kawan ni balik 120,000 dia abang modal 1 dirham ya. Sebab tu saja saya nak pesan ni semua ni duk menengok ni. Sebab lah ni fasa orang duk mengajak kita untuk buat benda tanpa depa sedar. Depa duk uji Allah Taala. Jangan duk buat lagu tu. Hang siapa dia nak estimate, nak examine Allah Taala. Kita jenis buat ni, aku bagi RM1 ni tengok Allah boleh balas balik aku. Hang gila ke? Hang ingat Tuhan apa? Dia jenis duk test Tuhan, faham tak? Eish. Jangan buat lagu tu duk main test-test Tuhan pula kan. Mayang duha tengok jadi mana Allah bagi tahu. Uish. Siapa duk buat lagu tu kira hang Tuhan daripada Tuhan lagi tu? Jenis duk main, duk faham tak? Dia jangan duk main uji Allah Taala. Allah kalau dia kata dia boleh bagi, dia boleh bagi. Hang modal 1 dirham pun dia boleh bagi patah balik 120,000 dirham. Pasal dunia ni tak ada apa untuk dia. Dia boleh bagi kita anytime. Kalau dia tak bagi tu maknanya ada benda yang dia sayang ke kita jauh lebih daripada gandaan yang dia nak bagi ke kita. Betul? Jadi jangan uji Allah lagu tu. Allah uji kita kena. Sebab dia Tuhan, kita makhluk. Kita nak test dia. Ini pengajian salah. Sebab balik abang dengan isteri dia yang dia 120,000 dirham. La ilaha illallah. Betul-betul. Assalamualaikum. Mai 2 orang. Dia nak minta sedekah. Dia kata kat isteri dia, lagu mana ni? Isteri dia kata, bang, kita selama ni 1 dirham pun kita bahagi 2. Setengah kita derma. Ni kita ada 120,000 lebih daripada apa kita perlu. Derma setengah bagi kat mereka. 60,000 bagi kat mereka. Allahu Akbar. Pasal itu kita sampai sekarang ni tak dapat-dapat. Kalau dapat 120,000 kat kita, kita akan derma setengah dirham juga. Pasal selalu dia buat lagu tu. Pasal itu tak jadi kat kita. Hak tu silap kita tu. Hak tu silap kita. Nanti kita itulah benda tak boleh baik kat kita. Betul? Dia gaji dia 2,000 pun dia duduk setengah, dia duduk derma 50. Gaji dia naik 4,000 pun dia duduk derma 50. Tu juga itu kesalahan kita. Kita tak upgrade kita punya derma tu. Hak tu. Jadi bila dia buat lagu tu, dia bagi, dia ambil 60,000 dia buh dalam karung, dia bagi kat depa tu. Dia duduk dengan bini dia. Depa tu berjalan 2-3 step, dia pun assalamualaikum, waalaikumsalam. Kelas tutup pintu, kawan tu belah. Dua saya lagi mai balik bagi assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia buka, dia kata, "Ai mai balik siapa?" Dia kata, "Tak ada, kami diutuskan oleh Allah nak tengok hang ikhlas tak ikhlas." Hang ikhlas, so ambil balik 120,000 dirhamnya. Khalas. Itu syarat kedua, tips untuk dapatkan rezeki. Mesti kita nak Allah bagi ke kita, tapi kita nak bagi ke orang macam mana? Tak jadi. Hadis ni kata Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala Tayyibun, Allah ni baik. Pasal itu dia suruh kita minta rezeki baik, no?
La yaqbalu illa thayyiba. Lagi 10 minit pukul 9. Esok kerja. Tadi kita start pukul 8. Pukul 9 berhenti lah no. Ngaji lama apa-apa. Kematung. Inna Allah Ta'ala tayyibun. Allah tu baik. La yaqbalu illa tayyiba. Allah sekali-kali tak akan terima benda melainkan benda yang baik. Allah tak mau. Sebab tu kita nak bagi tahu ke orang, jangan mulut celupak, jangan sebab kita duk rasa macam Allah tu terima. Sedangkan Allah habaq sifat dia. Aku baik, aku nak terima benda baik. Pasal tu dalam Islam dia tak ada saya memang mulut celupak lagu ni tapi hati saya baik. Oh tak ada. Jangan nak mereka. Itu tak ada lagu tu dalam Islam. Tak ada. Tak ada. Nak tegak cara baik, nak abang-abang cara baik, nak melawak cara baik. Sebab tu kita dalam Islam kita tak bagi melawak, duk perkena orang, duk menayang orang, malu orang pun tak boleh. Sebab tak ada, dia tak ada. Saya memanglah penayang kawan lagu tu bagi malu, melawak je hati saya baik. Bohong. Allah dengan Nabi ajar kita apa hak tang luar, tang tulah tang dalam. Sama aja. Dia tak ada lagu tu. Jangan nak bohong dalam masyarakat lah ni. Siapa pun jangan nak main cerita lagu tu. Bagi dalil dulu betul. Mana abang kata luar link dalam link. Tak boleh. Lagu mana kita di tempat kerja, lagu tu lah kita di rumah. Lagu mana kita di rumah, lagu tu lah kita kat tempat kerja. Sama aja. Kalau siapa yang hak nu dia link, hak ni dia link, mesti ada tak mana-mana tak kena. Siapa hak ni dengan anak dia alang-alang dengar suara budak. Dengan anak dia nak melawak tak boleh, nak ni tak boleh, tapi kat pejabat dia lah yang paling duk buat lawak dengan orang, mesti something wrong ada, takkan datang mana-mana. Nabi kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik hamba ialah orang yang baik dengan ahli keluarga dia. Itu syarat dia. Kan kita nak cerita pasal tayyib betul ya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik hamba yang baik dengan ahli keluarga, aku paling baik daripada hamba sebab aku yang paling baik dengan keluarga aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu satu orang yang kalau dia bercakap baik dengan pekerja dia tapi dia tak boleh bercakap baik dengan isteri, dengan anak-anak dia, something wrong somewhere mana-mana. Ada benda tak ikhlas mana-mana tu dia duk simpan. Sama orang perempuan pun sama juga. Dia baik dengan kawan dia, pejabat, dengan bos dia, tapi dia tak boleh nak baik dengan suami dia, tak boleh cakap elok, sedangkan yang ni halal untuk dia. Mesti ada something wrong somewhere. Islam ajar senang je indikator dia macam tu. Kita dengan adik-beradik, dengan kakak kita, dengan adik-adik kita tak boleh nak cakap elok. Betul-betul dengan kawan kita boleh bercakap elok. Mesti ada something wrong somewhere. Cuba tengok Nabi dengan Nabi punya adik-beradik susuan. Macam mana Nabi dengan adik-beradik susuan dengan Nabi dengan sahabat. Lain. Dengan adik-beradik Nabi ni, Nabi sayang, Nabi jaga lebih. Sebab ni adik keluarga aku. Ya. Itu indikator. Itu indikator. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina, Allah memerintahkan kita bima amara bihil mursalin, sama sebiji macam mana Allah perintahkan para rasulnya juga. Lepas tu Nabi baca ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Mu'minun ayat yang pertama, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Hai orang yang, hai sekalian rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah dengan amalan yang soleh. Nabi baca tu untuk para rasul, untuk kita bersama. Tadi surah Al-Mu'minun 51, ni surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hai orang beriman, makan elok-elok apa yang kami bagi rezeki kepada kamu. Sama aja dengan para nabi. Nampak? Nabi suka buat macam tu kat kita. Lepas tu Nabi sambung dengan elok. Ya. Summa dzakara ar-rajulu yutilu as-safar. Nabi bagi. Kemudian Nabi bagi tahu, kata Sayyidina Abu Hurairah, kemudian Nabi remind dekat kami. Nabi cerita dekat kami satu benda. Nabi kata apa? Summa dzakara ar-rajulu. Nabi cerita tentang satu orang. Nabi kata apa? Yutilus safar. Berjalan jauh dia musafir. Asbab doa makbul adalah musafir. Salah satu cerita dia ialah bila Sayyidatuna Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ibu kita, sahabiah yang antara paling alim, yang ajak banyak para sahabat. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ibu kita Ummul Mukminin. Bila Nabi pergi musafir, Nabi nak balik, dia duduk depan pintu rumah, dia tahan gitu. Dia tak ingin Nabi balik.
Dia tak bagi Nabi masuk. Nabi kata, no, awak duk tahan lagu ni pula dah. Itu bahasa kita lah kan. Dan awak duk tahan lagu ni. Dia kata, Nabi abang, siapa musafir doa dia makbul, doa dulu untuk saya, baru boleh masuk dalam rumah. Lama? Begitu rebut dia. Begitu rebut dia. Doa si suami, doa sang suami direbut oleh seorang isteri yang balik daripada musafir bila dia duduk dalam situ. Kita amalan ni kita tak ada, salah lah, betul kita kena rebut lah. Ini amalan ahli syurga. Ni amalan ahli syurga. Sebab tu hari tu kalau ada adik-beradik mana pergi Mekah ke balik ke apa ke semua, daripada duduk kuarantin seminggu dah sihat, patutnya berebut pergi rumah mereka. Pasal nak doa makbul. Ahli syurga pun mengharapkan doa makbul. Tajuk tadi saya suruh ingat surah apa? Al-Mulk. Dengar sini elok saja nak tahu. Ayana dan bunda muslimin muslimat. Pukul 9 lagi 3 minit. Okey. Waktu kecemasan. Esok kerja kan? Tak kerja. Hak tak kerja lah. Hak lain kerja. Hak lain kerja. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dalam Al-Quran fi suratun, ada satu surah 30 ayah. Dengar elok, ada 30 ayat. 30 ayat, 30 ayat. Syafaat, itu ayat Nabi yang bukan saya. Syafaat li rajulin hatta ghufiralah, diberikan syafaat kepada siapa yang membacanya sampai Allah ampun dosa dia. Wahia, dan dia adalah tabarakalladzi biyadihil mulk, dia adalah surah Al-Mulk. Tengok saya elok. Saya yakin hadis ni saya baca, boleh dikatakan setengah daripada surah ni semua tahu dah cerita pasal surah Al-Mulk. Soalan, pasal apa setengah yang tahu tu sikit sangat yang baca? Pasal apa? Sebab kita tak faham syafaat tu apa. Kita sangka syafaat ni satu benda yang kebaikan kita dapat. Betul? Sekarang saya nak cerita tentang syafaat tu apa. Moga-moga bermula daripada malam ni dan malam seterusnya, hak mana boleh pulun. Syafaat tu apa? Syafaat macam ni. Katakan kita buat majlis ilmu lagu ni, kita kumpul ramai-ramai, tapi tuan pengurusi dia buat syarat, siapa nak main majlis ni mesti berbayar. Semua kena bayar, ni semua bayar. Tapi yang nak duduk soft pertama ni semua kena bayar ekstra. Orang lain bayar 100, mereka ni semua bayar 300, baru boleh duduk dekat. Baru sekali kita boleh makan sekali. Orang ni tak boleh, dia takat tu ya. Tak boleh. Depan ni berapa? 300, belakang 100. Tutup ni pintu semua ni. Tutup ni. Orang ni tak bayar, tak boleh masuk. Kita pun kuliah. Om semua. Tahu-tahu ada satu orang duduk kat pintu tu, dia duduk buat lagu tu. Kita tanya tuan mengurusi, Ustaz, siapa tu? Ustaz tu kata, Ustaz tu dia nak main majlis ni nak bayar. Hak dia depan ni 300, hak belakang tu 100, depan ni bayar. Dia tak bayar, tak boleh masuk. Syafaat, Ustaz, buka pintu tu. Tu syafaat. Buka. Kalau ikut boleh buka. Tak boleh ikut undang-undang, mesti kena bayar. Patut pintu langsung tak boleh buka, tapi sebab ada syafaat, buka pintu tu. Buka dia. Panggil main duduk depan saya ni. Senang. Tadi dia terlambat. Patutnya nak duduk depan lagi, tak boleh pasal tak bayar. Patut kalau diberi masuk pun duduklah belakang. Tapi sebab syafaat, buka-buka, duduk depan. Begitulah yang dimaksudkan syafaat. Jahat macam mana kita pun ada syafaat, syurga masuk kita. Banyak mana dosa kita, ada syafaat, masuk dia. Undang-undang tertolak ketika tu kerana ada syafaat. Buka pintu, satu undang-undang.
Dah langgar. Patut kalau ikut perangai dia, bukan ahli syurga. Apatah lagi syurga tertinggi. Tapi dengan sebab syafaat daripada Nabi, syafaat daripada Al-Quran, masuk dia naik paling tinggi. Itu syafaat. Pasal itu orang suruh rebut. Dia tak main sendiri. Yarhamkallah. Yarhamkallah. Sebab tu kena rebut. Bukan saja-saja. Yarhamkallah. Ayat tu dia suruh baca Al-Mulk, bukan malam. Ayat Al-Mulk malam, hadis lain. Hadis ni umum. Anytime boleh baca Al-Mulk. Baca. Dapat syafaat. Masuk dalam syurga terus. Tu syafaat. Pasal tu kita, saya countdown dekat tuan-tuan tadi, betul? Lagi 9, lagi 7 hari nak masuk Rabiul Awal. Syafaat Tuhan dia tu kita perlu. Rebut. Hari ni dah tunjuk dah kita tak sabar sangat. Dah mula buka buku selawat, dah mula baca selawat baca. Sebab apa? Syafaat Tuhan tu kita perlu. Dia kata, ustaz, bolehkah orang macam kami ni lagi banyak dosa. Banyak dosa lah lagi berharap kepada syafaat. Bayangkan Ummul Mukminin, satu orang penghulu syurga dan penghulu orang soleh, masih mengharapkan, abang tak balik rumah, siapa musafir doa makbul ya Rasulullah, doa saya dulu sebelum masuk. Itu sifat para sahabat dengan benda-benda yang melibatkan kepada kebaikan. Kalau itu sahabat, di mana kedudukan kita? Patutnya jauh lebih perlu benda tu kepada kita daripada mereka. Betul? Pulun lah. Pulun. Ambil syafaat pun ada. Syafaat banyak. Syafaat selawat, syafaat Quran, syafaat surah Al-Mulk, surah Qul Wallah, banyaklah tu tajuk lain lah. Ya, ustaz, boleh tak cerita kat dia orang ni? Saya tak tanggungjawab ke ustaz ni. So cari dia. Bertanggungjawab banyak tuan-tuan. Summa dzakara ar-rajulu, kemudian memperingatkan tentang seorang lelaki, yutilus safar, jauh perjalanan dia. Tanda doa makbul. Tadi saya dah cerita dekat tuan-tuan. Cerita tak habis. Siti Aisyah tahan, dia kata tak boleh masuk, doa dulu untuk saya. Nabi doa dekat dia. Dia dengar Nabi doa dekat dia, lari masuk rumah. Orang buat biasa standard orang buat kan, bila dengar macam rasa telinga panas, rasa pipi panas. Sebab suami doa kat dia special. Lari masuk dalam rumah, dia seronok. Nabi tanya dekat dia, Nabi masuk Sayyidil Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk, Nabi tanya dekat dia, Siti Aisyah, syok ke aku doa tadi? Siti Aisyah kata, siapa yang tak syok kalau dengar doa macam Nabi baca tadi? Syok, dia kata tu. Nabi jawab dekat dia, begitulah doa aku setiap malam kepada umat-umat aku. Apa doa dia? Ya Allah, ampunkanlah Siti Aisyah dosa yang telah lalu dan yang akan datang, sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Begitulah doa Nabi pada kita. Ya Allah, ampunkan umat aku yang terang atau yang tersembunyi, sengaja atau tidak sengaja, yang telah lalu dan yang akan datang. Aduh, nak sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, tak timbul rasa syok kan bila dengar saya cerita pasal Nabi doa kita tadi ya. Itu salah saya lah, saya tak pandai nak cerita. Tuan-tuan buatlah lagu mana, bagilah rasa syok macam Siti Aisyah rasa syok tadi. Saya tak tahu mana kelemahan saya dalam penyampaian. Syok Nabi doa kita kalau betul tiap-tiap malam. Kalau Nabi kata tiap-tiap malam, bukan macam kita. Kita kalau cerita, saya kira tiap-tiap malam jugalah, baru seminggu. Kita tak boleh pakai. Summa dzakara ar-rajulu yutilus safar. Nabi cerita dekat sahabat berkaitan dengan tadi ada satu orang dia berjalan jauh, doa dia patutnya makbul. Ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila samai. Baju dia dah teruk dah, nampak musafir teruk sangat, tangan dia tadah dekat langit. Dia kata apa? Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tuhan,
Tuhan dia minta tolong, tapi Nabi kata tak boleh jadi. Wa mat'amuhu haram, dia makan benda haram. Wa mashrabuhu haram, dia minum pun daripada benda haram. Wa malbasuhu haram, baju dia pun haram. Wa ghuziya bil haram, dia bergelumang dengan benda haram. Fa anna yustajabu lahu, macam mana Allah nak terima? Walaupun penuh syarat dia tadi tu untuk doa makbul, tapi kalau terlibat dengan benda yang haram, Allah kata satu pam tak boleh pakai, doa tak makbul. Sebab tu syarat ketiga rezeki adalah doa. Yang pertama selawat, kedua bagi sedekah, yang ketiga apa dia? Doa. Doa ni kalau terlibat dengan benda yang haram sebelum nak berdoa, lebih binasa. Semoga Allah menjauhkan kita daripada benda yang haram. Amin ya rabbal alamin. Dekatkan kita dan kayakan kita dengan benda yang halal. Wallahu a'lam. Oh, lajak 5 minit. Habis dah pengajian kita. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Habis dah jom nak balik baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tuan-tuan, sebelum nak balik, recap sikit. Pertama, menghadiahkan amalan boleh, dalilnya badan haji. Yang kedua, hadis menunjuk kepada kita Allah Maha baik. Allah suka benda baik aja. Benda yang tak baik tak jadi. Allah Maha lemah lembut. Allah tak suka yang kasar. Hak kasar-kasar semua tak jadi. Lepas tu sambungannya ada 3 kunci untuk bagi rezeki. Pertama, banyakkan bersolawat. Yang kedua, mesti bagi rezeki juga pada orang lain. Yang ketiga ialah berdoa. Doa saya baca tadi, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik. Sebelum tutup, jom saya bagi satu hadis solawat. Tuan-tuan amalkan, pendek aja. Tapi Nabi kata dalam hadis, tak apa, jangan takut, balik sekali lagi search, kok-koklah ragu dengan ilmu saya, tak apa. Tak, balik nanti semak balik. Nabi kata apa? Siapa baca selawat yang saya baca, yang saya ajak tuan-tuan ni, selawat ni dia ada 2. Satu yang sabit daripada mulut Nabi, satu yang sabit dan bukan daripada mulut Nabi, seperti yang dikarang oleh ulama. Contoh yang Nabi ajak kita, tahiyat akhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ayat tu Nabi ajak kita panggil selawat Ibrahimiyah sampai habis. Fil alamin innaka Hamidum Majid, khutbah Jumaat kita baca. Yang ni sirah ketiga yang saya nak ajak tuan-tuan. Yang kedua yang Nabi selalu kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Itu ada. Lepas tu yang Jibril punya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu selawat Jibril. Kalau yang tambahan ni yang nombor 4. Ni sirah yang daripada hadis Nabi. Ni yang saya ajak tuan-tuan. Yang bukan daripada hadis Nabi, yang tuan-tuan baca di hujung Asmaul Husna dengan doa tahlil, baca yang sama juga. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Yang ni selawat Imam Syafi'i. Sebab selawat ni Imam Syafi'i dapat ucapan salam di hari akhirat. Sabit dalam kitab menceritakan manaqib biografi Imam Syafi'i. Boleh tengok dalam kitab. Anak murid Imam Syafi'i cerita pasal tu, guru dia faham selawat tu. Kalau kita yang dalam tahlil macam tu tapi baca laju, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Allahumma salli, Abdullah lupa pula baca tadi dulu macam mana. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika habibillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika syamsid duha Sayyidina Muhammad. Betul? 3 kali. Yang ketiga badrid duja Muhammad sampai habis. Betul? 3 kali. Tu sirah dia sama macam Imam Syafi'i punya, cuma tambah aja. Yang pertama habibillah, lepas tu Syamsil Duha dengan
Badri Duja, betul? Tiga. Itu semua nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni saya ajak daripada mulut Nabi sendiri juga. So ada 2 selawat boleh baca. Yang ni tambahan. Nabi kata siapa baca yang ni, wajabat lahu syafaati. Wajib bagi dia dapat syafaat aku. Ni. Semua tuan-tuan dah hafal, hanya ada 3 perkataan yang pelik. So hafal yang 3 ni, yang lain semua lancar. Jangan takut. Okay, ready. Siapa nak buat video, nak buat TikTok, nak buat apa, boleh buat, tak ada masalah. Ni sempena nak sambung oleh lagi 7 hari, seminggu lagi. Mesti kena happy. Saya baca dulu, tuan-tuan dengar. Lepas tu saya baca lagi sekali, tuan-tuan dengar. Lepas tu saya baca lagi sekali, tuan-tuan ikut. Saya baca lagi sekali, tuan-tuan ikut. Saya baca lagi sekali, tuan-tuan ikut 3 kali. Boleh So kali pertama saya baca, kali kedua saya baca, kali ketiga, keempat, kelima semua baca sama-sama. Boleh? Dengar elok-elok. Selawat dia ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba minka yawmal qiyamah. Tu je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Tu semua hafal, betul? Yang 3 aja tak pernah dengar. Wa anzilhul maq'adal muqarraba minka yawmal qiyamah. Semua orang hafal. Minka yaumal qiyamah. Semua hafal, betul? Yaumal qiyamah dapat tak hafal? Betul? Yang tuan-tuan nak kena fokus yang tadi itu dia. Muqarraba wa anzilhul maq'adal muqarrabah. Satu je. Kalau nak tambah satu, minka yaumal qiyamah. Settle. Boleh? Saya baca, tuan-tuan ikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah. Lagi sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah. Last one. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba minka yaumal qiyamah. Barakallahu fikum. Try sekali. 1, 2, 3. Baca satu-satu, tak payah laju-laju. Satu-satu baca saya ajak. Okay, 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin maq'adal muqarraba minka. Senang sangat. Ayo, tamam. Okey, nanti cari dalam ni, tengok hadis tu. Hadis tu hadis sahih. Hadis sahih. Baca yang tu. Nabi kata apa? Siapa baca yang tu? Wajabat lahu syafaati. Semoga Allah memberikan tuan-tuan dan saya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.